Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai Anda bersama saya Muhammad Aiman Farhan bin Mahdi dari Pusat Pengajian Kejuruteraan Perubatan. Di dalam video ini saya akan sampaikan satu kisah legenda yang berasal daripada negara Jepun. Kisah yang ingin saya sampaikan ini adalah bertajuk Putri Daripada Bulan atau lebih dikenali sebagai Putri Kaguya. Kisahnya bermula di suatu kampung yang terletak di pinggir bandar. Tinggalnya sepasang pasangan suami isteri. Mereka ni sudah pun tua, sangat tua. Malah mereka ni tidak mempunyai seorang anak. Kehidupan mereka ni boleh dikatakan amat susah. Ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sumber pendapatan mereka hanyalah bergantung daripada hasil jualan bakul yang diperbuat daripada buluh. Nak dijadikan cerita, pada suatu hari, si suami keluar pergi mencari buluh untuk dijadikan sebagai bakul. Semasa di dalam perjalanannya, dia ternampak satu kilauan cahaya yang sangat terang yang keluar daripada sebatang buluh. Dia berasa amat hairan dan lalu mencantas buluh tersebut. Alangkah terkejutnya dia apabila mendapati terdapat bayi perempuan betul-betul berada di dalam buluh tersebut. Lalu, dia membawa pulang bayi itu bersamanya. Sebaik sahaja mereka tiba di rumah, isterinya amat teruja melihat bayi tersebut. Jadi, mereka berdua memutuskan untuk membesarkan bayi tersebut dan memberikannya nama sebagai Putri Kaguya Hime yang bermakna putri yang bersinar. Sejak daripada peristiwa aneh tersebut, setiap kali si suami keluar mencari buluh yang ditebas olehnya akan mengeluarkan emas. Sejak dari itu, kehidupan mereka mula berubah daripada susah menjadi senang. Hari demi hari, bulan demi bulan, Putri Kaguya membesar menjadi seorang gadis yang cantik rupa parasnya. Ini membuatkan dia menjadi kegilaan para lelaki yang tinggal di kampung itu. Ada di antara mereka cuba melamarnya, namun kesemuanya ditolak. Pada suatu hari, Kaguya didatangi oleh 5 orang bangsawan. Ajak mereka kemari adalah untuk menikahi dengan Putri Kaguya. Disebabkan Kaguya rasa bersalah untuk menolak lamaran tersebut, dia meletakkan syarat untuk setiap seorang. Jika salah seorang daripada mereka memenuhi syarat tersebut, mereka dapat mengahwini dengan Putri Kaguya. Namun, kesemua mereka gagal memenuhi syarat tersebut. Kisah daripada penolakan lamaran tersebut telah meniti dari bibir ke bibir masyarakat di kampung itu, sehingga kisah ini sampai ke Maharaja Mikado, iaitu pemerintah di kawasan tersebut. Maharaja Mikado ini berasa amat hairan kerana kelima-lima bangsawan ini telah ditolak lamaran mereka. Ini membuatkan dia merasa muskil, lalu menghantar utusannya ke rumah Kaguya. Jika Kaguya dan keluarganya pergi ke istana, Maharaja Mikado akan mengurniakan darjat kebesaran kepada ibu bapanya. Namun, Kaguya menolak tawaran tersebut. Dan keesokan harinya, sebaik sahaja selesai daripada memburu, Maharaja Mikado berhenti singgah di rumah Kaguya. Apabila melihat sendiri dengan matanya, dia terpegun akan kecantikan yang dimiliki oleh Kaguya. Lalu dia cuba melamar. Namun, lamarannya juga ditolak. Walaupun lamaran Maharaja Mikado ditolak, namun beliau masih menghubungi Kaguya melalui surat menyurat. Selepas 3 tahun daripada peristiwa itu, pada suatu malam, Kaguya termenung melihat bulan. Lalu dia menitiskan air matanya. Kedua orang tuanya
bertanya kepadanya, kenapa dia menangis. Pada awalnya dia enggan menjawab, tapi selepas ditanya beberapa kali, dia memberitahu dia bukannya berasal daripada sini. Dia merupakan putri daripada bulan dan akan pulang pada malam bulan purnama. Sebaik saja mendengar daripada mulut Kaguya, si suami meminta bantuan daripada Maharaja Mikado. Maharaja Mikado mengutuskan 2,000 tentera untuk mengawal kawasan perumahan Kaguya. Pada tepat tengah malam, satu kelibat cahaya yang sangat terang turun daripada langit. Para tentera cuba memanah ke arah cahaya tersebut, namun tubuh mereka tidak dapat bergerak. Cahaya tersebut lalu turun ke rumah Kaguya dan keluar satu suara yang memanggil Kaguya supaya keluar untuk pulang bersama mereka. Kaguya tidak dapat membuat apa-apa. Dia cuma pasrah dan keluar daripada bilik tersebut. Sebelum dia dipakaikan jubah, dia mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya kerana sudi membesarkan dia dan mengulurkan sepucuk surat untuk Maharaja Mikado. Lalu, dia dan keluarganya pulang ke bulan semula. Sejak daripada itu, mereka tidak pernah berjumpa lagi. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.